Dia pukul 4 lebih ni Malaysia. Time Malaysia ialah 4 lebih. Aku pun masih mengantuk ini lah. Sorry Pak, aku tahu hang jet lag. Tapi aku nak kena sembang kat benda ni, nak tanya kat pasal yang tahulah page hang tu yang meletup kan. Bukan page aku lah, naknya page orang lain. lain. Depa repost lah. Tak, sebenarnya Pak benda ni hang dah duk kata lama kan, betul tak? Tapi benda ni yang aku tengok dia boom ni pasal ada orang yang nak bagi dia jadi boom. Hang faham maksud aku? Okey. Maksudnya macam okey hang duk cakap benda ni semua kan. Depa duk yang ramai ni duk pelan-pelan duk dengar apa kan. Tapi bila ada satu pihak yang tak bertanggungjawab lah pada aku kan. Dia create story, dia terus label hang macam punk dia ni sesat. Jadi orang mula kucar kacir lah. Yalah. Depa mula kena rabut, lepas tu dah lah orang hang tahu lah setengah mentaliti lah kan. Depa ni bila depa duk baca komen, lepas tu tambah orang label hang semua, depa rasa macam sangsi. Depa rasa betul ke dia ni memang sesat lah kan. Sedangkan dia macam ni lah. Sebenarnya masalah hari ni adalah yang aku nak cakap slow sikit pasal di Malaysia lah ni pukul 4.30 pagi lah. Pukul 4 pagi lah tu lah. Ngantuk ni lah tapi tak apalah. Atas flight pun aku tak tidur sangat. Jadi aku bercakap dah nak tanya. Lagu ni lah sebenarnya kalau satu orang nak rasa sanksi atau satu orang nak rasa pelik dengan apa yang Mamat ni post kan. Mamat ni terang-terang bukan ahli makrifah dan bukan orang yang mengaji ilmu tasawuf. Jadi pesan-pesan para ulama dulu, apabila ulama tasawuf bertemu dengan ulama fiqh, dari segi ilmu memang akan jadi kucak kacir lah. Sebab ulama fiqh akan mentaksirkan ilmu tasawuf atau ilmu makrifah dengan cara fiqh. Jadi kalau orang yang telah makrifah, dia akan mentafsirkan ilmu fiqh dengan cara fiqh. Dia tak akan mentafsirkan ilmu fiqh tu cara makrifah. Tak, tapi dia kan tak cara dia hamburkan benda ni lah. Dia tak ada macam apa hujah dia. Tak ada. Tak ada. Jadi aku cakap pada orang tak, sebab banyak orang komen aku. Orang Aku tahu. Tambah guru-guru, aku pun dapat tahu guru-guru tasawuf lain pun jadi masalah sebab anak-anak murid mereka jadi celaru. Tapi yang aku tengok yang macam contoh hampa ni. Contoh macam Abang Ali ni. Abang Ali sekalipun ramai anak-anak murid yang nak mengaji dengan dia, pergi inbox dia, pergi mesej dia, tanya tak puanti benda tu. Faham? Padahal itu bukan masalah Abang Ali, bukan masalah guru, masalah aku. Aku yang menterjemahkan benda tu di peringkat pahaman aku. Jadi kalau orang yang dah mengaji mengenal, mereka tak kucar kacir bila aku dituduh sesat. Sebab yang menuduh aku sesat tu adalah orang fiqh mata-mata. Memang tak tahu kan, tapi maksud aku tak, kadang memang channel lain lah. Mereka komen channel lain. Tapi orang yang baca tu rasa macam betul ke ni kan. So dia orang ni pada aku lah. Takkan. Yalah yang tak mengaji tu memang akan ada doubt lah. Yalah, yang mengaji jadi celaru ni yang tu terkejut. Lepas ni kacau Abang Ali, kacau guru tasawuf lain apa lepas. Apa dah jadi. Itu bermakna mereka tak sampai ke ringkat pahaman tu. Patutnya simple lah. Kontak aku lah. Kacau. Itu yang aku nak cakap. Takkan you don't have your own mind ke kan. Nak untuk halusi benda ni. Dengan gaya sendiri lah. Dia dengan pahaman sendiri dan pengalaman sendiri punya kan. Instead of baca orang punya ni betul lah. Kalau mereka kenal hang, simple macam cakap tadi, hang boleh tanya hang. Tapi kalau mereka tak kenal hang, benda ni is not that easy to simply. Kalau sesat ni bukan easy macam dia ni sesat, semua orang setuju. Tak boleh. Apa hujah dia? Kena ada hujah kan. Tak sebab sekarang ni dalam bulan Ramadan ni kan. Okey. Aku rasa banyak lagi isu yang boleh diketengahkan lah. Yang beban untuk rakyat. Contoh barang naik, GST semua kan. Yalah. Tapi benda ni yang mereka nak boom kan. Pasal benda GST beban untuk rakyat tu memang kena pada bulan Ramadan ni diketengahkan. Sebab isu tuduh orang sesat ni, tuduh menuduh ni, akan jatuh ke makam fitnah. Jadi awak melakukan fitnah di bulan Ramadan. Jadi itulah masalah orang Melayu sekarang ni. Bagi aku, tengoklah. Masalah GST ni pun menteri dengan raja apa kah pun bergaduh. Ada betul tak yang menteri sama menteri pun jadi bergaduh. Menteri sama raja jadi bergaduh pasal ni. Jadi apa peranan
ulama. Bila tengok menteri sama raja bergaduh, faham? Apa peranan mereka? Menteri Katun. Lagi satu, kalau hang fikir balik. Hang fikir balik kalau para ulama ni, kalau depa cakap lah. Para ulama ni sebenarnya depa adalah ditugaskan untuk menterjemahkan kebenaran. Dan untuk mempertengahkan keadilan. Dan untuk menyebelahi belah yang Islam mau. Benar yang benar lah. Contoh dia kalau GST tu, kalau GST atau benda yang membebankan rakyat, bila satu raja Sultan Johor sanggup ketengahkan benda ni, faham tak? Para ulama patut support dia bila dia kata benda ni membebankan rakyat. Betul. Faham tak? Jadi seolah-olah kita tak mau tengok para ulama ni macam topeng saja, takut dengan penguasa-penguasa kan. Dan last, kalau yang tu masih berjabatan lagi ya. Iyalah, makan gaji lah maksud tahu lah maksudku dalam segi kebenaran ni awak kena takut pada yang seandainya awak tahu benda tu tak benar, awak tak lawan benda tu. Jadi makna awak jadi ulama macam mana? Faham? Mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi tu ada satu gamak tu, lepas tangkap ahli agama dalam tong. Jadi binatang lah tu. Ha, ingat gamak tu? Ada kan? Baik, Datuk Ketiga pergi tengok. Betul tak betul Musang berjanggut? Seperti ini rasanya hamba telah pernah tengok di mana ya? Hamba pun pernah tengok juga seperti ini. Sudah, buka saja. Kenapa pula suah kutub ni di dalam peti? Tak mampus jaga. Mengapa Datuk Cegang? Betul Musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Oleh sebab Pati tak belajar ilmu hewan, Pati tak boleh teka tuanku. Tetapi jenggotnya ada. Patutlah Datuk Pujangga tak naik pangkat. Bodoh. Bentara Mangkubumi? Tuanku. Betul Musang berjanggut tu? Ampun tuanku. Betul Pati ada belajar ilmu hewan, tetapi belum khatam tuanku. Datuk pun satu dol. Datuk Bendahara Paduka Raja, betul Musang berjanggut tu? Pati dah khatam tentang belajar ilmu hewan tuan. Tetapi hewan yang serupa ini, Cikgu Pati belum ajar Pati tuanku. Datuk dengan Cikgu Datuk pun lagi satu dol. Sudah, mari sini. Boleh harap, biar beta sendiri periksa. Orang-orang di balai semua turun di bawah dengan perintah beta. Datuk Ketiga silang menghadap. Oleh kerana beta takut Musang berjanggut terlepas, dari itu Datuk Ketiga angkat ini peti ini bawa ke dalam istana, tunggu sampai beta datang. Aduh, macam-macam lah. Kadang-kadang tak tahu lah. Orang ni nak beritahu, orang berjasa
kalau dia menekankan benda-benda yang jasa rakyat ni kan. Kita ni selalu lugu tu lah. Macam aku waktu zaman dulu aku dengan UMNO dulu aku buat macam-macam lah. Yalah. Nak pilihan raya. Lalas aku kena Tik King Kong lari lagu tu lah. Depa bagi hang lagu tu lah. Lagu gambar satu tu. Dia dah berjasa dekat raja tu. Tak raja tu placing dia lagu tu lah. Raja tu kata kat 3 orang pahlawan ni. Pahlawan negara lah. Lari berselerak bila raja bagi sesuatu sebagai balasan. Hari ni adakah rakyat nak dapat balasan macam ni? Hidup tertekan, hidup apa? Nak lari pergi mana? Macam 3 pahlawan tu boleh kat lari masuk hutan? Pasal mereka ada tiket terbang. Masuk angin keluar asap. Konon aku lah hero. Padan dengan muka. Datuk-datuk sekalian, apabila genap bilangan purnama, akan beta tabalkan putri ini menjadi permaisuri beta. Walau bagaimanapun, beta tidak akan mengecewakan Laksmana bertiga. Di dalam istana beta ada 3 orang dayang yang cukup cantik, cukup masak, cukup beranum. Hanya tunggu hari kukurnya sahaja. Di atas jasa-jasa baik Laksmana bertiga akan beta kurniakan. Terima kasih tuanku. Datuk Menteri, Tuanku, perintah 3 dayang kesayangan beta menghadap. julur perintah, Tuanku. Dayang istana masuk menghadap. Alamak. Tuanku, dayang bertiga ni untuk Patik bertiga, tuanku? Ya, itulah dia. Tak cantik ke Datuk Laksmana? Cantik, tuanku. Macam mengkudu masak. Ampun, Tuanku. Dayang-dayang bertiga, silakan. Ampun tuanku. Dayang-dayang, nampakkah 3 orang Laksmana itu? Nampak tuanku. Itulah bakal suami dayang-dayang bertiga. Suami Patik. Silakan. Jadi itulah Lan hari ni. Hari ni macam cakap tu lah. Jadi kalau kata Parti pun tak ke mana. Yalah parti kadang-kadang dia jatuh pada nama. Bila tak ada perjuangan ni dia jatuh pada nama. Faham? Jadi itu payahlah. Syed, ini bacanya apa macam bacanya? Alif mim nun waw, alif tenang waw. Sarkis dah. Apalah sarkis? Tulis gitu yang panjang bacanya sikit sarkis. Dr. Din memberi pengakuan penyakit ayahanda bertambah berat. Itu ada harapan mati. Jikalau ayahanda mati, segala harta-hartanya terpulang kepada siapa? Pada kekanda lah, kerana kekanda saudara tua. Semua. Habis?
Itu tidak adil. Itu namanya diktator. Kanda, Adinda rasa lebih baik kita bahagikan harta-harta ini secara demokrasi. Bagaimana? Begini, Kanda yang lebih tua, Kanda mesti mengalah. Kanda akan mati dulu, Adinda akan tanam Kanda. Kanda jangan ambil 1 sen pun harta Ayanda. Dermakan semuanya pada Adinda bulat-bulat. Itu demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Terpimpin kepala kotak kau. Senaknya Pak isu GST ni yang aku nampak dia seolah-olahnya macam depa ni kau ke depa je lah kan, Ambil ke dalam. Tak ada keluar. tak ada keluar kat kami, kat rakyat semua tak ada. Kira orang kata kau ke depa ya. Kau ke depa Keluar tak nampak. banyak pun yang cakap kan ni untuk masa depan kan, habis tanya masalah ni macam mana. Tu depa. Aku tak tahu lah. Tapi betul lah bila Han cakap kira tak ada keluar lah benda tu. Kira masuk hari tu. Tak lah. Tidak, Cip. Saya mau cakap pasal kita punya perniagaan dah. Oh, perniagaan. Kanda ini niaga apa? Kanda niaga import. Oh, import ekspor. Tidak. Kanda tak pernah ekspor. Lain orang ekspor. Kanda import. Ya kekasih, tolong bawa Kanda sedikit minuman. Baik, Kanda. Hari ni okey lah. Masuk aku. Okey, kita balik pada isu sesat tadi lah Lan. Sesat tadi orang salah faham bab 5 waktu ni. Betul. Faham Banyak tak? aku Dia ingat itu. aku dah mengaji makrifah ni tak payah buat 5 waktu. Semayang itu wajib. Berapa kali dah duk abang. Semayang itu wajib. Betul. Jadi payah nak cakap. Faham tak? Ya. Tak ada satu orang mengajar ilmu tak payah semayang. Jadi mereka ingat bila aku kata lesa tu, aku terjemahkan yang kata bab masalah mereka tak ingat aku tak payah buat dah semayang tu. Bukan soal dia lagu tu. Tak kata pun macam tu. Kalau yang tengok betul kan video. Jadi aku yang sedih ni, mereka boleh share mereka tulis lah macam-macam pasal aku. Bukan aku sedih untuk aku. Aku sedih untuk mereka lah, mereka tabu fitnah. Faham? Lebih besar dosa pada membunuh kan. Sebab bab semayang ni, kalau kaji balik bab semayang ni memang orang salah faham ku banyak. Tahu tak? Bab ni, bab solat ni, bab yang ni yang menjadi tembok kan. Sebab kalau aku sendirilah. Okey lah lain macam ni. Bab semayang tu orang tak faham, orang misunderstood dengan aku kan. Kalau dia tak semayang 5 waktu lah, kalau itulah, kalau inilah. Sebenarnya simple ya benda ni. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2 dia ada menekankan soal iman, soal dia tekan cantik ayat 1 ayat 2 tu. Contoh dia kata beruntunglah orang-orang yang beriman. Okey? Iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Surah Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Okey? Lepas tu ada satu lagi pula. Celaka besarlah bagi mereka yang lalai dalam semayang. So, di sini ada 2. Satu, beruntunglah orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam semayangnya. Di sini part ni is very simple. Part ni Lan nak jujur atau tak jujur. Pasal part ni betul-betul part individu, bukan part satu saf semayang, bukan part dalam masjid, bukan part mana, iaitu part dalam diri hang, iaitu rukun qalbi. Kalau Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2 mengatakan beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi kalau hang khusyuk tak khusyuk, hang tahu, bukan orang sebelah hang tahu. Lepas hang semayang, hang tahu tadi hang ingat apa. Hang ingat 1001 macam, makna hang tak khusyuk.
Jadi persoalan dia hari ni, adakah mereka sanggup mengatakan yang semayang mereka tadi tu tak khusyuk? Atau dia kata, Allah aku buat sudahlah. Tapi kenyataan dah nyata. Allah Ta'ala dah mengatakan, celaka besarlah bagi mereka yang lalai dalam salatnya. Dalam solahnya. Fawailul lil musallim allazina hum an salatihim sahun. Sampai berapa kali nak cakap? Yalah. Yang tu yang celaka bagi mereka yang lalai. Lepas tu yang satu lagi pula, beruntunglah orang-orang beriman. Surah Al-Mu'minun, surah 23. Ayat 1, ayat 2. Dan satu lagi pun dia ada cakap juga, hukum khusyuk dalam salat ni adalah wajib. Faham tak? Aku sebenarnya pening kepala lah ni. Bawa balik. Pasal Tapi time sana time tak kepala dah ni. Faham? Nak tanya jugalah kan. Tak lah, contohlah bab khusyuk ni. Okey lah, aku memang mata mengantuk dah ni. Tapi dah hamai tanya aku sembang. Sebenarnya aku tak peduli pun. Sebenarnya aku tak peduli pun. Orang kata aku sesat ke, orang kata apa. Tahun 1997 aku dah kenal dah. Aku dah lalu. Masa tu aku tak boleh nak bela. Tak ada internet, tak ada apa. Tapi aku tahu mesti kena teruk. Banyak kawan-kawan aku. Syakit budak Lostang, kawan dia tag. Kono kawan dia tag. Mak Yani kawan dia tag. Semua pakat teks. Yang kononnya, tengok kawan hang ni dah sesat. Tengok. Apa jadi? Hanya keterangan dari budak yang tak berani tunjuk diri dia. Yes, betul. Bercakap pasal kebenaran. Kita bercakap soal khusyuk. Hang tahu hang semayang khusyuk tak khusyuk. Tapi kalau hang tak peduli benda tu, bermakna hang adalah orang yang tak kisah hukum Allah. Ya. Faham tak? Ya. Jadi bila kata dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, ayat 2 tadi, dan aku dah pecah dah dengan satu lagi ayat Ar-Ra'd tu, masuk lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Pun cerita juga pasal khusyuk. Ya. Lepas tu pula ayat 239 Al-Baqarah cerita. Lepas tu ayat 238 pun cerita. Dah mereka tak mau nak ambil berat benda tu. Dalam surah 29 ayat 45 dia kata semayang dengan tekun. Yes. Jadi bila orang main-main cakap, Allah dia kalau tak salat tak betul. Kita nak membetul solat. Kita bukan cakap mengerjakan salat. Kita nak memelihara solat tu. Yalah. Jadi mereka tak faham. Bila mereka tak faham, mereka dengar kita mengaji makrifat ni, mereka kata ni ilmu apa lah ni. Itu dia sedangkan hari tu masa aku dekat Langkawi dan aku dekat Langkawi, aku duk tulis pasal buku Terima Kasih Sebab Kita ni lah. Aku buat kat Langkawi tulis. Tu jumpalah dengan Mak Saleh. Mereka ni student daripada Sweden. Mereka ni daripada Sweden dengan Norway. Mereka cakap mereka datang sini for Sufi trip. Mereka pergi banyak negeri. Mereka pergi Burma, mereka pergi India, lepas tu mereka main Malaysia. Tapi tang Malaysia ni mereka terkejut. Ilmu sufi ni orang berahsia. Ilmu makrifat ni orang berahsia. Pasal apa? Dia berkata pasal apa pengajian ni dibelok sampai macam tu di Malaysia. Tak boleh nak bersembang. Jadi aku kata kat dia, I wonder myself tu, aku cakap kat dia. When I discover the truth inside it. But I wonder why they are trying to stop. Why they denies this whole stuff. Faham? Jadi dia kata guru dia ada sini. Cikgu dia lah. Aku jumpa cikgu dia. Aku bercakap, aku beri dia dengar Sufi Dab. Dia kata, man, this is amazing. Faham? Lepas tu pasal mereka dah mengaji Sufi dalam Hindu. Faham? Lepas tu mereka lah duk pergi trip, nak pergi Thailand pasal Buddha. So aku potong mereka, aku bercakap pasal Muhammad. Aku bercakap pasal Sufi Islam. Sampai dia jemput aku pergi Norway lah. Untuk buka conversation ni. Baik aku duduk di luar negeri, cerita pasal ilmu ketuhanan lagi bagus daripada di Malaysia. Betul tak? Betul. Pasal sana mereka jujur. Mereka tak ada masalah. Mereka jujur. Kalau tanya dia, you know not this? Dia mengaku dia memang tak khusyuk. Jujur dan open minded lah actually kan. Sebab jadi bila aku bercerita tentang ilmu okey, aku cerita bab rukun-rukun semayang apa semua lagu ni lah kita bercakap kan. Hak luang ni. Buka kitab kerukunan boleh tak faham, tak biasa mengaji. Kan? Aku pergi merata buat promotion aku. Contoh dia macam ni. Ada mamat tu tanya aku dekat
dekat tempat DAP dulu. Bagus mamat ni, budak muda. Dia tanya aku, abang tadi, abang semayang lagu mana? Aku tu jangan tanya hak aku semayang lagu mana. Kita tanya yang hak semayang lagu mana. Mari kita proses hak tu dulu. Proses hak dia pun dia tak lepas. Tanya rukun qawli fi'li qalbi pun dia tak tahu. Belum masuk lagi bab hukum, iaitu nafi isbat fana bakham untuk qalba anta mautu ni tak buka lagi dalam semayang ni. Itu pun hang tak tahu. Macam mana aku nak pergi jauh lagi? Jadi bila kita bercakap, cerita dia macam ni lah Lan, pasal video tu, faham? Pasal hang pun kenal, orang tanya banyak. Ya. Pasal video tu Lan, sebenarnya lagu ni lah aku cerita. Video tu yang membuat aku nak buat tu pasal ada satu tempat pengajian. Mamat dalam ni telah kontak aku, faham? Abang, saya masalah besar ni abang. Saya ada bawa 2-3 orang main mengaji, dia tahu. Dekat tempat dia lah, aku tak mau mention lah, faham? Aku tak habis apa masalah. Dia kata guru ajak semua okey. Guru saya semua okey, dia punya gaya-gaya dia pun okey, tak ada macam orang kata buat pelik-pelik lah. Aku kata okey. Aku kata dia mengajak macam mana? Dia kata mengajak ilmu mengenal Allah dulu melalui mengenal sifat-sifat Tuhan. Sifat 20 kah? Dia kata ya. Okey. Lepas tu aku tanya dia, apa masalahnya? Dia kata ikut je lah. Sampai dia nak pergi. Dah, dia kata masalah dia. Di tempat tu bila guru saya tak ada, mereka nanti masak ayak ketum. Lepas tu mereka minum ayak ketum berdengung. Lepas tu mereka berzikir. Lepas tu mereka berzikir dalam keadaan dengung lah. Lepas tu mereka kadang-kadang bodam apa semua. Macam mana ni abang? Saya bawa kawan yang baru, mereka terkejut. Guru saya tak tahu. Jadi bila saya tegur, mereka tak alang ni mengaji apa, takkan duk kat fiqah, hukum makam ni banyak sangat. Jadi saya nak terang macam mana abang, saya tak reti, abang tolonglah buat satu video pasal mereka ni semua layan video abang. Tiap kali video abang, kami buka kat kami yang markas. Ya kan? Buka pakai ni, projektor. Tengok ramai-ramai. So itulah tujuan dia yang aku buat kat papan tu. Papan putih tu. Tapi sebelum aku post, aku dah cakap harap ahli-ahli fiqah, mat fiqah duduk tepi Isat. Jangan masuk campur. Aku dah tulis benda tu. Aku dah bagi dah line. Jangan masuk campur. Sebab apa? Apabila ahli fiqah dengan ahli tasawuf bersembang, dia akan mencelaru. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Lain yang orang cakap, lain yang kau jawab. Buatlah kerja tu. Orang cakap pelayan, dia cakap nelayan. Asal aku cakap semua tak kena. Semua salah. Memang salah lah bang. Lain disoal, lain yang abang jawab. Astaghfirullahalazim. Siti tu ikut Mak Nawab. Mengapa pula melarat ke Mak Nawab? Sudahlah bu, jangan dengarlah cakap orang tua tu. Mai sini aku nak cakap. Betul kata kakak. Abang ni makin dilayan, makin peka. Kau pun nak marah aku juga? Sudahlah bang. Dulu memang ulama-ulama tasawuf takkan sembang benda aku ni. Sebab dulu tak ada internet. Sekarang aku ada internet, ada Facebook, ada aku punya channel, ada aku punya crowd. Aku bercakap je. Betul. Tapi singgah sana ilmu. Aku tak buka rahsia. Sebab rahsia tu hanya guru. Waris tu ambil aja yang boleh buka. Jadi bila aku sembang benda-benda aku ni, budak-budak banyak nak tahu. Bila mereka nak tahu, seolah-olah mereka tak payah nak pergi kembara jauh. At least mereka ada basic-basic knowledge dalam tasawuf ataupun ilmu makrifat. Jadi bila ada mamat yang memegang, yang membawa keakuan tu telah membuat silap, iaitu dikalayakan ramai minum, tak peduli orang apa semua lagu tu lagu ni, buat benda yang batal, benda yang salah. Faham? Aku bercakap untuk bela budak ni tadi. Pasal budak ni kata, susah dia nak cakap bang, mereka bagi balik dia. Cakap macam ni, bagi orang yang mengenal, maksud aku cerita tu, bagi orang yang mengenal tu, kita tahu yang budak ni tulis kononnya tak apa. Dah makrifat boleh buat apa? Dah, maksud aku mengenal, kalau seorang tu pencuri dah, bila dia mencuri, memang kerja dia lah. Kalau polis tu, kerja dia menangkap. Faham? Jadi kalau seorang tu penari, dia menari, kenal lah. Tak, itu orang Malaysia banyak je tu macam black and white tau. Depa ni kalau hang cakap macam tu, maknanya hang macam hang cakap boleh buat macam tu.
Tak ada. Dia tak thinking in terfikir. black and white lah. Ha. Itu masalah dia. Jadi aku tak cakap macam tu, aku mencerita dari sudut orang-orang makrifah ni tengok, tahu hang ni adalah seorang pemabuk, maka hang minum lah. Yes. Bukan kata okey pergi minum. Tak kata macam tu. Betul. Kata kenyataan dia seorang pemabuk, dia tengah minum. Dia seorang yang ketagih ayat ketum. Dia tak boleh duduk dia tak minum. Maknanya dia tu ketika itu, pada saat itu, itulah dia. Contoh bagi adanya orang yang tak boleh kontrol ketagihan. Yes. Tapi pasal apa hampir minum, hampir buat dalam rumah guru? Pasal apa hampir buat di tempat? Maka bencana bagi guru, susah bagi guru. Susah bagi kawasan pengajian tu. Betul. Itu niat aku nak terang. Susahlah. Pada yang ramai akan hukum hang salah perbuatan hang tu. Pada hang sendiri, iaitu wujud diri hang atas diri hang sendiri, hang tak salah hang buat. Sebab hang pencuri, memang hang mencuri lah. Faham tak kan? Pasal makrifat ni, budak bongkar ajaran sesat ni, faham tak? Dia bukan bongkar, dia menyesatkan. Betul kan? Sebab dia cerita yang aku tulis tu dia tak ambil, dia pibuh yang dia tulis. Lepas tu orang pula share beratus-ratus orang. Betul ya. Faham tak? Sebenarnya makrifat ni adalah mengenal diri sendiri. Mengenal siapa yang menggerakkan, mengenal kehendak. Mengenal, kita tahu. Faham tak? Kehendak kita dan pergerakan kita digerakkan oleh Allah. Itu dia punya. Faham? Dia yang menggerakkan. Kalau tak percaya, hang boleh usul pada surah 81. Surah 81 ayat 18, surah 37 ayat surah 37 Al-Syafaat ayat 36. Lepas tu surah 6 ayat 61, surah 8 aku tak ingat dah kalau nak cakap ni. Surah 8 ayat 17, lepas tu surah 4 ayat Surah 4 An-Nisa ni ayat 78. Semua dia mencerita dalam tu kalau hang tengok balik. Faham tak? Dia bercerita habis benda-benda tu. Pasal benda tu. Pasal yang menggerakkan ni apa semua kan. Jadi depa tak mau fikir benda-benda lagu tu nak buat macam mana. Tapi semua orang mengakui benda tu, betul tak? Tapi kalau semua orang guna kad tu, macam mana kan? Betul tak? Sebab tu orang itu kata dia kena kan? Ada tempat aku nak letak benda tu elok. Contoh dia hang mengaji syariat. Faham tak? Tak ada lagi ulama tasawuf pergi tempat orang yang bercerita macam ustaz-ustaz tu tengah bercakap, bagi ceramah lah. Contoh dia Buma bagi ceramah nama ramai. Satu guru tasawuf bangun. Ustaz, saya nak bertanya satu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Ayat ini duduk dia macam mana? Dalam celaka besar bagi mereka yang lalai dan sembahyang. Lalai ni rukun apa ustaz? Rukun qalbi. Kan? Kita proses ustaz tu depan kelayakan ramai. Kita tak pernah buat lagu tu. Pantang bagi guru tasawuf kalau nak murid dia pergi menentang ahli fiqh dalam sudut ilmu. Tak boleh. Guru tu nanti bagi marah dia anak murid dia. Faham tak? Sebab hang tak boleh menghukum orang yang tak tahu. Itu sebabnya aku cakap bab ilmu tu, aku nak cerita niat suci hati aku ni nak cerita pasal kedudukan ilmu makrifat ni, bagaimana nak memelihara dia atas sebab apa jatuh susah dan jatuh salah. Aku nak cerita. Aku dah habaq orang-orang fiqh jangan masuk. Pasal kami tak pernah kacau pun apa punya fiqh punya kedudukan. Kalau nak kacau banyak. Pasal apa? Pasal kami dah biasa duduk kat fiqh tu. Hampa tak bisa duduk kami. Tahu tak? It is very simple. Kalau hang nak berbicara sesuatu kan. Contoh dia kalau hang nak berbicara sesuatu. Hang nak bertanya orang sesuatu. Hang pergi tanya, cik, boleh saya tanya satu? Boleh. Macam mana saya nak buat kari pak pusin? Kari pak pusin ni aduan dia dua. Dia punya duh tu dua. Tepung dia tu. Sian-sian lain. Satu campur belantah, satu magui dengan air sejuk. Ada lah. Tahu makan lah. Jadi hampir tanya tu siapa? Hampir tanya Mat Saleh yang tak pernah buat tu. Kan? Dua masalah dah.
Satu, dia tak faham bahasa Melayu. Nombor 2, dia tak pernah tengok Karipat Musin. Payah kan? Ya. Betul kan? Jadi benda ni hang nak pergi tanya orang yang buat Karipat Musin. Dia dihurai ke hang adun dia macam mana, berapa lama nak perap, yang ni kena mentega sikit, macam mana nak uli dia, bila uli dia potong dia, lepas tu giling dia macam mana, lepas tu lipat dia, pusing dia macam mana untuk giling lagi kedua. Dia ajak semua dengan tertib sekali, bukan setakat ilmu saya. Faham? Itu kalau nak cerita. Sebab usul fiqh tasawuf ni adalah fardu ain. Pasal apa hari ni orang mengaji tasawuf jadi salah? Pasal apa di Malaysia ni bila orang ajar ilmu-ilmu makrifah ni dituduh sesat? Padahalnya ini awaluddin ma'rifatullah, ini adalah awal-awal agama. Sebab kita dah terlalu banyak ulama fiqh ni dalam TV. Hal ehwal hal ehwal Islam lah, sinar Islam lah, apa semua mak fiqh saja bercakap. Faham tak? Kalau lah ni sejak ada YouTube ni barulah kita boleh dengar sikit ceramah-ceramah tasawuf, ceramah-ceramah hakikat, ceramah-ceramah makrifat. Baru kita dengar sikit bahasa-bahasa makrifat tu dah keluar. Orang dah tahu, budak-budak muda lah tahu. Han tengoklah bila orang kata aku sesat, lagi tu orang duk tulis kat aku, lepas sabak lepas selepas tak ada orang tak faham dan ni lepas gua support you lepas biar pilah orang kata apa pun. Dulu masa keluar dalam paper tuduh aku sesat, Mastika tuduh aku sesat, tak ada satu orang pun support aku. Sebenarnya ada lah ni, tapi pendekatan tu tak ada. Faham tak? Sekarang apa aku nak heran? Lagi dia post video aku. Ni video yang terbaru tadi ada Mamat tu kata dia post pula, kata hang sokong apa? Dia Kasim apa? Dia Pak Kasim. Aku lagi seronok lagi dia post lagu tu, lagi seronok lagi orang tengok. Tak, dia duduk korek dari channel YouTube lah. Yalah, jadi apa tujuan dia? Video lama dah. Video tu dah berzaman Tok Kadong dah. Faham tak? Sedangkan orang komplain pula, orang komen pula, aku tak nampak pun dia sokong ni. Faham? Aku mencerita tentang tertib orang duk soal jawab Mamat tu. Faham? Kalau di ikhlas pun lah kan, mungkin dia tak faham ke apa. Kalau di ikhlas pun dia tak buat macam ni. Betul. Itu nampak niat busuk hati perut. Itulah aku kata kadang-kadang attitude lah. Attitude. Bila dah terlalu fiqh sangat, tak pergi usul, tak pergi tasawuf, ini dah jadi dah. Ini jadi dah. Macam zaman apa ni, Gamat Piramli lagi. Faham tak? Bila ulama tasawuf tu tompel kata apa tengok. Kena tembak. Assalamualaikum. Salam. Mereka ni macam tu nak kenal ya? Apa tidaknya? Apa? Baik. Sila. Terima kasih. Di mana kita berjumpa ni? Masa kita sama-sama naik haji. Tak mengkalah teman naik haji ya. Tahun depan baru nak cadang ni. Sama-sama mengantarkan orang naik haji. Itu ya lah ya. Cepatnya perlu. Ya, maksudkan satu Kita sama-sama mengaji pondok dulu kan? Ngaji pondok mana? Baik, pondok teman mengaji ni. Sama-sama mengaji apa ni, tasawuf. Tasawuf? Tasawuf. Semanggu ini. Betul ya. Ya. Siapa nama ustaz yang mengajar kita tu? Ustaz Noh KK. Noh KK. Itulah mati lelaki mak saya. Dah dengar kawan ustaz Noh KK pun dah mati kena cewek. Tembak. Sin kedai kopi tu. Dia kata apa, guru sama-sama mengaji tasawuf. Dia tanya guru tu ada mana? Dia tu apa, guru tu kena tembak lah. Situ Piramli dah sarkastik lah. Kecil Padahal dengan Mamat ni pun, faham tak? Dia ambil, dia pukul keliling terus. Apa yang aku terang tu dia pukul keliling. Dia ambil ilmu fiqh ni, dia campur gaul terus. Dia cerita apa yang aku cerita. Mana boleh? Yalah. Tu hak tu apa, cilaka punya apa, Mama Turusan. Pun ada pangkah. Kita sudah kena tipu lah. Mari balik. Cilaka punya Mama Tarusan. Kamu pun lagi satu bodoh. Banyak makan belacan.
Aku suruh kamu pergi pangkat rumah Kasim Baba. Apa masalah yang kamu pangkat tiap-tiap rumah di kota Baghdad? Bodoh, Bahlul, Unta, Bagal, Labu Asam. Watasi surah pangkat. Jangan banyak cakap dah. Aku suruh pangkal satu rumah yang ambil pangkal habis semua sewa. Alibaba. Jadi mereka tak nampak benda-benda tu lah. Mereka Piramli dah tunjuk lama dah. Betul. Mereka tak nampak, mereka pergi. Betul ya? Macam pejabat agama. Aku tengok Piramli tu, macam pejabat agama kes aku tu. Apa saja hak nu ngadu, perempuan tu ngadu, semua betul. Kaki jalan tencot, kata aku derak. Jatuh motor pun aku derak. Faham? Tak je tengok gambar Sabarudin tukang kasut tu sebiji punya aku kenal. Selalah sampai tak boleh kata apa. Ya Tuan Polisi ya. Mari Pak, Tuan Patih panggil kau. Tuan Kaji? Ya. Tuan, nanti dia pukul saya lagi, Tuan. Tolong. Jangan kau takut. Bukankah aku Kazi ada di sini? Sabarudin. Kau berlebih-lebihi nampaknya, Sabarudin. Kenapa kau pukul kau punya isteri sampai teruk begini? Pukul? Sumpah, Tuan Kazi. Saya tak pernah pukul, Tuan Kazi. Gentik pun tak pernah. Bohong, Tuan. Dia sudah lupa waktu dia pukul saya, dia sedang mabuk. Mabuk? Ya. Sabarudin. Nasib baik aku ini, Tuan Kazi. Kalau tidak, aku nanti swing kau. Jangan swing, Tuan Kazi. Saya minta maaf, Tuan Kazi, kalau saya bersalah. Saya minta maaf. Aku hukum kau denda 100 dinar dan 6 bulan berkelakuan baik. 100 dinar? Ini undang-undang mana, Tuan Kazi? Undang-undang di dalam ini negeri Ratun Kubur. Undang-undang pendaftar nikah kawin di dalam buku section 007. 007. Itu James Bond. Shut up you! James Bond kunun. James Bond. Kalau kau tidak mau bayar saja, aku hantar kau 6 bulan. Saya bayar, saya bayar. Tapi sekarang saya tak ada duit, Tuan Kazi. Tak apalah. Saya serahkan tapak kartu ini kepada Tuan Kazi. Ini harganya 30 dinar. Yang balance 70 dinar lagi saya nanti bayar installment. 1 bulan 5 sen, Tuan Kazi ya. Sebulan 5 sen? Bila dah habis? Kalau dikumpul-kumpul lama-lama habis juga, Tuan Kazi. Baiklah. Halo Maria, kau boleh pulang ya? Pulang? Tidak, Tuan. Saya datang sini nak minta cerai. Cerai? Tak apa, kita bagi can dengan dia sekali. Beritahu kepada Tuan. Celaka Sabarudin. Lagi-lagi Sabarudin. Polisi ya? Tuan. Tangkap Sabarudin, bawa kembali. Tuan. Tuan, ini hari boleh cerai, Tuan. Oh, ya. Ada harapan. Obat rambut kerinting. Putih jadi hitam. Hitam jadi putih. Kalau malam tak boleh tidur. Ada garu-garu. Pakai ini obat. 3 malam 3 pagi. Itu sakit semua boleh hilang. Kau satu jantan yang tak berguna. Bagaimana? Tok Kazi cakap Jepun. Shut up you. Ini hari dengan aku punya perintah perceraian kau antara berdua sah. Dan kau mesti keluar daripada ini negeri di dalam tempoh 24 jam.
Faham? Letak anak dalam balai, anak hilang dalam balai, hilang under custody Mahkamah Syariah, kita tak ada nak pergi tanya apa, paper keluar kata kita sesat. Bila kita kata kita sesat ni, kita nak bercakap pasal ilmu yang benar pun tak boleh lah. Ya, Sebab ni bukti dia macam mana ni bukti dia nyata sekarang ni budak tu buat. Dulu aku dengar hang cerita kan, tapi aku faham lah, tapi sekarang ni nyata lah. Nampak tak? Hang tengok berapa ramai orang Malaysia share bila dia kata aku sesat. Lepas tu dia bubuh pula makrifat Rastafari. Sikit punya celaka. Tak, dia tukar kan. Mula dia buat makrifat apa unta ni. Unta Padang Pasir. Lepas tu dia tukar jadi ni Rastafari. Aku sebenarnya yang unta tu pasal mufti tu lah. Aku naknya memang aku marah lah masa tu. Paper dah tulis, aku duk melukis bawah tepi jalan. Depan Capital tu, depan kaunter bawah depan Capital tu. Paper keluar, orang metuk sebelah aku. Muka depan ni metuk sebelah aku. Ni hang lah. Saya abang. Pula, paper tinggal. Taklah aku fikir tak boleh jadi ni. Faham? Yalah. Tengah hari aku ingat lepas time orang makan kan, aku berjalan masuk dengan baju-baju, dengan colour-colour papan lukisan aku masuk tempat mufti tu. Aku masuk duduk depan aku ni lah. Pak Gad tanya ada urusan dah buat ni appointment apa kan. Aku tak ada buat lama dah. Aku tak ada buat lama dah. Tak ada peduli dah buat urusan-urusan. Hang perlu tolong aku dalam keadaan ni. Anak aku hilang dalam hak jagaan mereka. Lepas tu nombor 2 pula aku dituduh sesat sewenang-wenangnya. So at least sekarang mai kita buat press conference ataupun kita buat apa ni bermuzakarah. Panggil TV ni Metro punya orang, TV3 kan. Okey, kita buat. Faham? Ya. Dia jawab kat aku, mu ni tak payah nak kisah-kisah tok-tok lah. Dia kata minta love perfume kat bapak kamu tu, pengasih. Sebab pak aku boleh masalah dan yalah. jadi dia pun ingat mesti ada guna-guna kan. Dia pun tak ada dah jodoh dengan Tuhan, tak ada dah masa tu. Faham? Mesti ada guna-guna ni dapat masalah. Dia tua dah, masalah muda. Apa pula kan? Ya lah, dah lah itulah. Jadi dia suruh aku minta love perfume. Aku dalam keadaan ropla. Aku kena tadi dekat tepi jalan. Dan aku jalan nak mai daripada kaunter nak mai pejabat agama tu, berapa mulut duk tengok aku, duk cakap pasal aku, duk perhati aku. Kau kasih Mustafa lah apa semua ke jalan, nak turun nak pergi kan. Sebab paper keluar muka depan. Ni. Faham? Masuk tu kan Tuan Mufti ni. Jawab macam tu. Apa hang punya satu mufti pegang 14 senawi, pegang apa ni 12 senawi. Hang boleh cakap macam tu. Kalau kadi setakat 4 senawi, yang lain yang 12 senawi yang cakap tu. Dia tak menjawab apa-apa pun. Aku kata tak, kalau masalah tak selesai kan? Tak selesai, tapi kita terkejut dia boleh suruh minta perfume. Seolah dia boleh minta aku pergi cari. Aku marah lah. Ya. Dalam bilik ni kitab lambat-lambat ni tak ubah seperti unta bawa kitab, dia tak tahu apa yang dia bawa. Itulah hang cakap dia. Memang unta apa-apa. Aku marah dia. Lepas tu bila keluar aku terfikir, ya Allah, aku marah dia pun tak guna. Dia ni tak tahu. Tapi setidak-tidaknya pasal sikap kau ajak tu. Yalah. Hang mufti lah itu jabatan hang. Ya. Tapi you have every chance to be nice, to be sweet, to be good, to be polite. Faham? Pasal apa hang choose Bilal lah cakap gitu dengan aku. Dan apa ni Kia Haji Saleh Panglima Johor tu. Guru dia Tuan Guru Haji Fazil Bentan, iaitu Mufti Johor. Jangan buat main. Dia ada ini barang. Mufti itu jabatan dia. Tapi ilmu mengenal Tuhan ni dia tetap ada. Itu mufti tu macam mana? Ada benda ni. Depa macam bila itu baru betul kalau awak seorang mufti, awak mengenal Tuhan. Faham? Jadi orang main ilmu makrifat, awak boleh cakap cara makrifat. Orang main ilmu tasawuf, awak boleh cakap cara tasawuf. Ni hampa bukan cakap tasawuf, hampa potong kod syariat. Potong kod fa'ilun 5 waktu ni. Kita tak cakap bab tu. Masalah dia lah yang fed up nak cakap bab ni. Bila kita tanya bab 5 waktu ni, hampa khusyuk dalam semayang. Seorang tak berani mengaku.
Sebab dia kata dalam Quran kata jangan ada bahala di dalam sembahyangmu, jangan ada bahala. Tak boleh sembah. Faham tak? Yep. Hang sembah ni hanya nak sembah Allah ya. Aku ni lah ni kau mak terang. Kalau nak tahu, aku nak tanya mereka ni semua yang kata aku sesat, yang sanggup share video tu. Bulan puasa ni mereka share dalam video ni. Lagi ya. Kan? Hampa tak tahu aku betul tak betul macam mana. Dan ni hampa fikir hampa punya semayang tu, khusyuk tak khusyuk tak. Kalau hampa tak khusyuk, hampa teringat satu je lintas dalam semayang hampa tu, hampa tak khusyuk pasal dia kata la mawjudi illallah fi hakikatil illallah dalam semayang. Faham? Kalau hang tak teringat satu je lintas, hampa tanggung fitnah hampa atas aku. Pasal hampa share kan. Ya. Jangan buat main. Dosa membunuh ke besar, dosa fitnah ke besar. Bunuh mati dah. Ni aku dah tanggung. Betul. Kalau pejabat agama nak main soal siasat aku, boleh. Tapi hampa kena soal siasat yang dah bukan Islam dah. Sekarang anak aku hilang dalam hak jagaan hampa. Kenapa hampa diam? 14 orang ahli tinggi mahkamah awak buat tak tahu. Anak aku hilang dalam hak mereka. Tak ada pun unit ras pergi siasat mereka. Kenapa tak ambil action anak lepas ni? Hilang dalam hak jagaan apa? Tak ada pun. Relax kan? Budak ni post. Dia nak suruh semua ahli jabatan agama tu main siasat aku. Baik, aku tak ada first case. One at a time. Siasat hak mula anak aku sekarang. Dah bukan Islam. Tukar nama apa semua cukup. Belakang dia pun ada tatu tokong garnison. Hampa tanggung. Aku besar payah buat balik anak tu. Tak tahu bila hilang, hampa keluar paper kata aku sesat. Bukan aku sesat. Aku mengaji ilmu mengenal Allah. Awal dia ma'rifatullah. Aku duk mengaji ilmu nak mengenal Allah. Hampa pula kata ilmu tu tak betul ke? Habis. Macam mana Muhammad kata awal dia ma'rifatullah? Kalau kata tak ada, habis apa beza kita dengan Hindu bangsa lain? Mereka tak mengenal Tuhan ni pun. Mereka buat patung lah. Kita ni kena mengenal Allah ni. Bila aku mengaji nak mengenal Allah, orang kata sesat. Sentuh pasal makrifat ni. Macam seolah-olah ni lah kan. Tengok. Kerajaan isytiharkan GST ni apa macam seolah-olah dah jadi satu yang wajib lah kan. Tapi kenapa bila masuk bab makrifat ni kerajaan tak isytiharkan yang benda ni wajib kan. Jadi aku tengok bila baca komen semua seolah dia orang ni gunalah akal lah, betul tak? Yalah. Sebab pada tiada agama pada mereka yang tidak berakal kan. Ya, kalau orang tengok surah An-Nahl ayat 125 pun ada ditekankan pasal ni. Perbezaan ni. Perbezaan antara orang yang persamaan. Tiada sama orang yang berpengetahuan dengan orang yang tidak berpengetahuan kan. Itulah. Kadang-kadang payah ni. Tak, pasal mereka ni pakai terima saja kan. Sampai akal diri macam seolah-olah macam beku lah. Bila akal tu beku dia panggil taklid. Taklid ni lah kira dia kata di dalam seolah-olah taklid ni adalah musuh pada kebebasan akal. Macam tu. Akal duk macam tu ya. Macam yang dia tulis ni. Satu dia cakap apa? Dia cakap Hang ni telah menyesatkan ayah kepada kawan dia lah. Dia orang report lah kan. Dah 5 tahun dah Hang sesat kan. 5 tahun 5 tahun Hang dah sesatkan ayah dia ni lah. Contoh dia tulis macam tu lah. Aku sesat ayah dia. Hang dah bagi sesatkan ayah dia. Dah 5 tahun lah benda ni. Sedangkan Hang ada kat sini dah 12 tahun lah aku tengok kan. Cakap pasal 5 tahun tu kan. Jadi bila masa? Itu yang aku tekan tadi lah kan. Fikir lah kan. Kira berapa jam sini lah? Dah jam kira. Bila dah. Saat aku pakai jam Malaysia hari ni 5.24 pagi lah waktu di Malaysia. 11 lebih lah. Sini 11 malam. Di sana 5.24 pagi. Aku duduk jet lag hari ni. Yalah okey lah. Bab 5 tahun yang kata aku sesatkan bapak dia, mak pak dia ni. Kalau kita kaji betul-betul lah. Contoh dia. Kalau kita kaji baik-baik kan. Kalau awak seorang anak. Memang aku tak tahu tu mana bapak dia, siapa dia. Yang mana satu pak dia yang kata aku mengaji aku ni mak pak dia ni. Aku bukan guru. Aku tak pernah mengajar orang. Itulah. Aku bersembang. Tapi bapak dia kalau kata 5 tahun, aku duduk sini kat 12 tahun lah. Betul lah.
Sedap mulut orang cerita apa ambil sebar. Kalau awak memilih, contohlah akulah. Kalau awak seorang anak yang soleh, anak yang betul lah contoh dia. Anak yang mengaji. Dan kalau tak bantai aku lena lah. Okey lah, contoh dia. Kalau kata awak seorang anak yang orang mengaji kan. Kalau bapa awak sesat, bapa awak mengaji ilmu tak betul, awak bertanggungjawab untuk membetul dia. Bukan menjadi helpless. Bapa aku dah 5 tahun mengaji dengan si polan tak betul, tak ini tak betul. Awak pergi carilah ilmu untuk betulkan dia. Berdebat dengan bapa awak cara ilmu. Bapa awak punya soalan, awak jawab dengan tertib dan adab. Mesti bapa hang ikut hang. Betul ya. Member aku ada. Mak dia duk jadi ropla awak lah. Anak aku ni mengaji apa dia pipi dia cakap. Mak dia slow. Dan mak dia tengok. Dia cakap benda yang nyata. Mak dia semayang. Lepas semayang dia panggil mak Maisat. Dia tanya mak dia jujur tak jujur. Mak dia mengaku tak khusyuk langsung. Tak payah pergi jauh lah kan. Tak payah pergi jauh. Dia directly. Pasal apa hang nak babitkan aku? Aku tak nak kena-mengena dengan bapak mak pak hang. Kalau dia nak mengaji, bukan masalah aku. Burung, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, 7 petala langit, 7 petala bumi, kalau hang fikir-fikir balik, semua memuji kat atas Allah. Faham? Ada satu cerita Buddha ni, dia ni nak sembelih kambing lah. Kambing tu menangis gila-gila. Kambing tu gelak. Waktu dia tak pisau, kambing tu gelak. Gelak-gelak dia kata dia terkejut, dia angkat pisau balik. Tu kambing tu tengok dia, kambing tu menangis. Jadi dia tanya, kambing tu pasal apa menangis? Aku dah bertahun-tahun hidup sebagai binatang. Kali ni selepas aku mati ni, aku akan dizahirkan semula sebagai manusia. Itu yang aku seronok, aku ketawa. Dan kenapa hang menangis pula? Aku menangis sebab hang seorang manusia. Selepas ni hang mati, hang akan dizahirkan ke bumi menjadi seekor binatang. Sebab bertuahnya kalau dapat hidup sebagai manusia. Sebab sebagai manusia lah boleh mengenai Allah. Binatang, pohon-pohon, 7 petala langit, 7 petala bumi, semua diwajibkan, semua sedang memuji Allah. Tapi yang boleh mengenal Allah ni adalah manusia. Sebab manusia itu dijangkat sebab baik kejadian. Jadi cerita kambing tu seronok sebab dia jadi manusia. Dia nak kenal Tuhan. Tak percaya, buka surah Al-Isra ayat 44. Semua segala-galanya memuji Tuhan. Tapi bila kita tak mau duduk makam sama dengan Tuhan, dengan binatang, faham tak? Tak mau, orang kata binatang tahu dia ada Tuhan. Faham tak? Tapi dia punya tahu saja, faham? Dia tak kenal. Faham? Faham tak? Tuhan dia tu hidup, Tuhan dia tu hidup disebabkan apa, sebabkan apa dia tak tahu. Sebab dia peringkat tahu, ini Tuhan aku. Takkan kita dengan Tuhan lagi tu. Faham tak? Sebab dia ada huruf, makna, maksud, maudu. Ya. Ya. Betul tak? Jadi kalau hang nak kata aku tak betul dalam pengajian, dalam ilmu-ilmu ni apa, kita kena proses sampai habis. Bukan setakat tahu je. Hang kenal ke yang hang nak tuduh aku sesat ni? Atas alasan apa? Bukan senang lah nak tuduh orang sesat lah. Betul ya. Aku discover dah benda ni. Tak boleh nak tuduh orang sesat senang-senang. Tambah ahli-ahli agama, jabatan-jabatan agama ni, yang punya authority ni, yang punya, orang panggil apa? Authorize kan? Ya. Yang punya, kan? Yang pihak bidang-bidang berkuasa kuasa ni, pihak berkuasa ni, Ya. mereka lagi tahu benda ni bukan mudah nak tuduh orang sesat. Itu sebab dulu, bila tangkap orang sesat ni, keluar dalam paper, dia sesat dan mengaku sesat, macam Asy'ari apa semua kan. Dia tangkap Asy'ari Al-Hakam tu dulu kan. Sayanglah, kalau kata Al-Hakam ni memang tersentuh hati lah kalau sebut. Satu empire Melayu yang besar, faham? Perniagaan yang dahsyat, habis jatuh lagu tu kan. So contoh dia masalah Asy'ari ni, di soal siasat kita tak tahu apa. Dia habaq, dia mengaji ke Hidayatul Salikin, Kasabul Asrah, apa semua dia habaq. Kitab-kitab ketuhanan pun dia ada mengaji. Tapi masa berdebat tu kita tak tengok. Apa macam ugutan, apa macam ni. Sebab orang yang di Malaysia ni, aku bercakap dengan Mak Saleh ni lah, yang guru sufi yang aku cerita tadi kan. Dia bawa student-student dia. Dia kata, can you tell a bit character
how it like. Faham tak? Bila awak mengaji jalan ni pada yang ramai. Faham tak? Apa karakter yang kena bawa? Aku kata pretending. You have to pretend like you know nothing. You look at me. I'm having this just for my syariat outside. Dia orang kata tengok rambut dia pun macam tu nak ngaji sana. Okey dah tertapis dah. Nak dengar apa dia sembang dia pun macam tu. Faham tak? Jadi kita tahu dah dia tu mengaji luar. Dia tu nak pergi menuntut dengan orang yang ada luar. Faham? Jadi setengah orang tu aku tak peduli rambut dia, aku tak peduli gaya dia, aku tak peduli apa dia. Aku nak ilmu tu. Faham tak? Yalah. Jadi aku cakap kat Mak Saleh tu, di Malaysia ni mereka rasa macam sesuatu yang sangat bahaya lah bila orang mengaji ilmu hakikat dengan tasawuf ni. Padahal benda ni Itu tak yang menjadi pelik betul tak? Padahal benda ni tak mengajak untuk orang jadi teroris, tak mengajak untuk orang jadi jenayah, tak mengajak untuk orang jadi jahat. Faham? Ada setengah orang mengaji ilmu ni. Tapi perangai anak murid tu sendiri yang buat ilmu tu jadi tak elok. Perangai anak murid tu sendiri membuat nama guru jadi buruk. Tapi guru tak pernah ajak pun benda yang macam tu. Itu soal nafsu. Itu soal nafsu, soal... Faham tak? Nak fi sabilillah ni yang tu. Perang sabil ni situ. Nafsu sendiri. Bukan guru dah bagi dah. Awak berperang dah macam mana? Awak nak perang. Faham? Guru tu sendiri pun duk tengah berperang. Faham? Jadi masalah dia hari ni bila kita cakap balik benda-benda yang macam ilmu ni diprotes tak gila-gila ni lah. Kita tak nampak kenapa ilmu ni harus diprotes sampai macam tu. Faham? Sedangkan mereka tak pernah bagi jawapan tentang protes tu. Itu bila jadinya orang bercakap macam ni, macam aku cakap dalam YouTube ni kan. Contohlah bila budak bongkar ajaran sesat ni kan. Dia tembak, yang share ramai. Dia pun tak ada mengambil masa untuk beberapa minit berfikir ni aku kata dia sesat ni dari sudut mana. Pasal ilmu dia tak ada duduk dekat fiqh tu kan. So hari ni bila aku cakap balik, nak habaq balik sebelum Nabi Muhammad SAW ni menunjuk sembahyang waktu ni, ada sembahyang lain ke tak ada? Sesungguhnya sembahyang ahli-ahli makrifah tidak ada rokok dan sujud. Hadis sahih. Jadi benda-benda macam ni orang tak faham. Orang duk kata pelik sangat ni, pelik. Faham? Ni apa ni? Kalau nak kira yang apa buat tu adalah baru. Kan? Yang apa duk buat tu berapa puluh nabi dari belakang tak buat macam tu. Muhammad kata agama yang aku bawa ni adalah agama Ibrahim dan Musa. Jadi macam mana hampa nak kata kita tak ikut Muhammad? Muhammad sendiri membawa agama Ibrahim dan Musa. 1/3 Quran cerita pasal siapa? Betul tak? Musa Ibrahim. So hari ni bila kita nak menceritakan tentang benda yang macam ni, kena cerita dengan orang yang mengaji lah. Jadi tujuan aku bercakap, aku tembak dalam Facebook ni bukan untuk orang fiqh. Ya. Untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru nak mengaji ilmu hakikat dan syariat, hakikat dan makrifat. Faham tak? Jadi peringkat itu untuk membantu mereka. Ustaz Azhar Idrus, ustaz apa-apa yang lain tu duk membantu ahli-ahli fiqh ni. Biarlah aku bantu ahli-ahli tasawuf ni. Aku dengan gaya aku lah. Inilah pasal ilmu makrifah ni dia tak pandang zahir. Ini kenyataan yang nyata tunjuk. Jangan tengok zahir. Kalau ilmu fiqh ni nak nampak macam ni macam Pak Arab tu, itu kenyataan ni apa? Tak ada protes pun. Go ahead lah. Jadi hari ni mereka tak mau nak berfikir apa salahnya kita bermuafakat, kita sama-sama. Faham tak? Awak bawa jalan awak, aku bawa jalan aku. Bukan zaman dulu lagi dah sekarang ni. Zaman orang nak tahu kebenaran. Awak rasa awak ada kebenaran yang betul, bawa. Aku tak kacau. Kenapa nak tuduh aku sesat? Dan kenapa kena marah kan? Betul? Kenapa kena marah? Kenapa nak kecan-kecan apa orang lagu tu? Tak ada apa. Hindu ke, Cina ke, Bengali ke, Kristian ke, tetap juga sahabatku. Iya. Sebab dalam Quran tulis sesungguhnya Muhammad itu untuk segenap umat manusia. Dia tak kata Islam saja. Tinggal mereka tu tahu tak tahu lah. Ya. Mereka menafikan Muhammad sebab mereka tak tahu. Tapi kita tetap sayang mereka sebab benda tu ada.
Jadi orang tak faham benda ni. Jadi itu sebab masa aku buat promosi ni lah. Aku pergi Terengganu, salah satu contoh dia. Anak Raja Baharin yang bawa pergi kan. Duduklah sains duduk diri. Pasal selalu aku pergi aku tahu mesti ada macam seorang dua orang mai. Tak tahu satu mamat ni mai. Ni guru saya, nama dia Abang Jo. Aku share ke dia. Salam ni, dia duduk sebelah aku. Aku sembang dengan Wali lah. Tapi dia duduk sebelah aku lah. Dapat rasa tenal tu ada. Tak ada protes, tak ada apa. Kami duduk kali tengok dia, aku senyum, dia senyum. Faham? Lepas tu makan sekali lah apa semua, dia relax. Dia tengok masa aku duduk cakap dengan masa ada Q&A malam tu kan. Dia pakai baju Kiai Muhammad. Lepas tu dia relax, dia duduk perhati aku. Dan ini orang tu dah kenal Tuhan. Abang Jo ni dia pakai dengan topi dia, dengan topi ni relax sebelah aku. Lepas tu nak belah malam tu lepas makan, nak belah peluk. Faham tak? Aku pun seronok nak jumpa balik orang macam ni. Sebab dia tahu apa yang aku cakap. Dia tahu peringkat mana. Sebab dia pun mengaji, dia pun mengenal. Jadi dia jumpa aku ni rasa macam dia jumpa dia. Aku jumpa dia macam aku rasa aku jumpa aku. Tak ada seteru. Di Pahang ada, di Johor ada. Mai sebelah aku, nak ambil gambar boleh, ambil gambar peluk aku. Pak, ya saya. Barang siapa mengenal dirinya, maka kenallah Tuhannya, dia kata aku. Ya betul ya, kata. Kita sama Pak Kiai Muhammad. Alhamdulillah. Kita pegang elok. Bawa aku cakap dia. Tak ada masalah. Ada orang kat Penang pun mamat tu duduk sebelah aku. Cik, ambil gambar. Awaluddin Ma'rifatullah. Dia besar sikit. Aku tak relax. Dia duduk sebut Awaluddin Ma'rifatullah. Aku kata jangan duduk sebut lah. Kita tahu dah benda tu. Lain-lain ni macam mana? Sebab dia seronok jumpa aku. Dia tak pandang dah rambut aku ni apa semua. Dia duduk tunggu lama nak jumpa. Ada yang pegang aku, abang saya ni lama sangat dah nak jumpa abang. Ada yang cium tangan aku, jangan, saya bukan Najib. Kita kawan saja. Pasal bagi depa, aku faham waktu zaman aku naik motor dengan ayah lama dari Batu naik Honda ni pergi sampai ke Kuantan. Masa tu tak ada handphone. Sampai guru tak ada, Pak Abu pi rompin. Kebaik hungkong pula naik motor balik. Tapi hari ni depa boleh tengok dalam YouTube. Depa boleh tengok dalam blog, dalam apa semua. So bila depa tengok saya orang yang macam ni, aku ni bercakap benda ni dalam YouTube, untuk depa bukan untuk orang fikir. Betul. Kenapa yang menjadi masalah di Malaysia ni orang-orang makrifat dikeji, dihina? Kenapa? Kadang aku tengok attitude lah, depa ni suka semua benda nak komen kan. Sedangkan setengah benda bukan bidang mereka pun. Komen benda yang faham tak apa. Ya, kalau baca komen kan. Komen benda sendiri yang tak faham. Ke laut mana tapi tak. Macam tu lah kan. Ke laut, ke parat. Hang dah tak, pasal hang dah lapis siap lah. Cakap ni untuk ahli. Contoh dia lah kau hang. Kalau hang tengok balik yang peringkat macam dia tanya aku. Contoh aku nak beritahu. Macam mana abang didik Azali macam tu punya umur kan, dia kata aku. Boleh yakin Allah ada dengan mereka di mana-mana. Aku tak mula sekali aku ajak anak aku supaya cari mana Tuhan, mana Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, bagus sat tu. Ni. Tu depa tadi aku lupa nak hantar depa suruh belajar semayang. Azali, depa suruh belajar semayang pula. Semayang ke Allah. Mana Allah? Mana Allah? Nak semayang lagu mana kalau Allah tak ada? Semayang macam mana? Semayang ke Allah lah. Mana Allah? Allah mati aku nak jawab lagu mana. Bagi dia duduk bab tu 2-3 hari tu. Lepas tu slowly aku bercakap pula kat dia. Aku buka kat dia bab-bab yang video tentang Allah, apa Allah ni macam mana kan, biar dia tahu yang sesungguhnya Allah tu ada di mana-mana kita berada. Faham tak? Ya. Sebab nak terang benda ni mereka bersembang sakan kau tembus dinding. Aku mengantuk sungguh lah. Sesungguhnya
Allah kata, terimalah kata-kata Muhammad itu, sesungguhnya kata-kata Muhammad itu adalah kata-kata aku. Kan? Jadi Muhammad pun bercerita lah bab Quran ni. Aku cerita kat Azali, Quran ni Muhammad cakap adalah kata-kata Allah. Aku cerita, aku masuk. Lepas tu aku tunjuk kat dia ayat Al-Hadid. Aku baca ni, papa baca ni Quran ni. Tadi Quran tu Allah yang cakap. Lepas tu melalui Muhammad sebut kawan dia tulis. Ni jadi Quran ni. Ni Quran ni yang papa nak cakap ni adalah kata-kata Allah. Dia duk tengok Quran tu dah. Dari dia kata tak ada Allah tadi, dia duk cari. Dia tahu dah sini ada Quran. Panduan dia di sini. Aku bawa dari yang dia wonder tu, aku bagi dia wonder dulu. Lepas tu aku bawa dia masuk Quran. Lepas tu kita tengok ni papa baca surah Al-Hadid ayat 4. Tuhan ada sebut ni dia berserta, dia bersama kita. Ya, di mana kita ada, di situ ada Allah. Kita pergi mana pun ada Allah. Jadi dia dah nampak melalui Quran tu. Dia ada yakin dengan Quran tu budak. Itu peringkat mengenal lah tu. Dari luar nak tarik ke dalam. Daripada syariat nak tarik hakikat. Tapi makrifat aku belum ajak dia lagi. Ni, cuaca nak hujan sikit dah ni. Ni, hang nak pi gebos tak? Hari jadi kawan hang. Ya. Satgi aku hantar hang sana. Bila aku hantar hang sana, satgi bila hang tak ada, aku dah hantar hang, aku kena balik. Lepas tu lepas bagi makan apa pun nanti bayar. Kalau makan buah babi pun nanti bayar. Oi, hang kira kah aku Islam? Janganlah marah cik. Pasal apa bila papa hantar cik, papa tak ada datang situ, papa tak ada. Alah, hantarlah abang Allah ada. Mana-mana kita ada. Ya Allahu Akbar. Syukur Alhamdulillah. Terima dah. Pak mentua mai dah. Alhamdulillah. Kalau cik dah pegang macam tu, papa seronok. Terima kasih. Dia percaya Tuhan tu ada di mana dia ada, tapi dia belum kenal lagi. Faham tak? Ya. Bila dia mai situ. Lepas tu macam pecah pula bab macam contoh dia macam ada juga bab yang kita tak. Lepas tu aku pecah lah bab macam zahir pula. Mula kita bab di mana kita ada surah Tuhan, betul pecah bab zahir. Sampai sekali Azali boleh kata ada setengah orang nampak macam bagus macam ni, tapi dia tak bagus. Pak, sekarang sudah pukul 2. Mengapa Pak belum tidur lagi? Sebab aku menunggu kau pulang. Betulkah kau tak mau kawin dengan Rokia? Betul, Pak. Bapak tahu apa yang telah terjadi pada Rokia? Sazli tak mau jadi pasanggup. Anak yang Rokia kandung sekarang bukannya anak Sazli. Berani kau berkata begitu? Anak kurang ajar. Inikah balasan yang aku dapat setelah aku mendidik kau dengan penuh kasih mesra? Inikah hasil yang aku dapat setelah aku memberi kau segala kepuasan dan kebebasan hidup? Anak yang tak tahu malu. Kau cemarkan nama Rokia, ya? Nama anak Pak Longmu sendiri, Sazali. Sazali, lebih baik kau tarik segala kata-katamu sebelum perkara yang tak diingini berlaku. Sebelum aku mengusir kau keluar dari rumah ini, Sazali. Kau tarik balik, Sazali! Aku belum puas, Sazali. Aku belum puas. Berhenti. Jikalau 10 tahun dahulu Bapak melakukan demikian, barangkali Sazli boleh jadi baik sekarang. Tapi sekarang sudah terlambat. Sudah terlambat, Pak. Bapak yang bersalah dalam soal ini. Bapak membesarkan Sadri dengan secara membabi buta saja. Segala apa kemauan Sadri Bapak tunaikan. Segala apa hajat Sadri Bapak sempurnakan. Sehingga Sadri pandai bercakap bohong sama Bapak. Sehingga Sadri menipu Bapak. Menipu untuk kepentingan diri. Tetapi Bapak hanya anakku Sazli. Sazli? Bapak yang bertanggung jawab di atas segala kelakuan buruk dan baik Sazli. Apabila Sazli sudah dewasa, Sazli perlu banyak uang. Tapi Bapak tidak mampu. Sekarang Sazli punya uang, kuasa dan segala-galanya. Semuanya dari tenaga Sazli sendiri, Bapak tahu. Ni, sarung kusyen bila nak tukar? 3 kali raya dah duk pakai sarung kusyen ni. Pak tahu tak? Malu nak ajak kawan main rumah. Ni. Tukarlah Pak, oi. Lama dah sarung kusyen ni. Kata duit banyak, SB beratus-ratus ribu. Kusyen pun tak boleh beli lah. Alah Sazali, kalau pasal kusyen pun nak marah aku, esok orang bawa aku pergi kandang, kita pergi pilih sarung kusyen. Tak apalah, jangan marah aku.
Sazali, esok aku tukar orang kusyen. Lambat dah pak. Tadi pasal minyak, ni pasal kusyen pula. Ada setengah orang nampak tak elok, nampak teruk, nampak takut, nampak ni, nampak tak ni, tapi dia bagus. Apa dia yang cakap tu? Buatlah macam tu. Ada Islam kan? Lepas tu tengok bapa tak nampak cakap dia buat macam mana, dia kata apa? Yang ni yang macam Islam dia jangan buat nazahat. Okey. Macam tu lah kadang-kadang. Jom, let's go. Come on. Dia nampak macam orang Islam tapi dia bukan Islam. Ya. Alamak. Ada orang nampak macam bukan Islam tapi dia Islam. Ya. Betul ke? Ya, betul. Betul. Hang. Alamak. Aku nampak macam bukan Islam tapi Islam. Ya. Alamak. Burung pun gelak. Han cakap lagu tu. Burung kata malah betul dah tu. Jom. Dia kata lagi. Betul kata hang dia. Ya. Han kata burung aku nak belah, beritahu dia. Burung aku nak belah dah. Okey. Hari sempoi hang sudah bagi satu pengajaran buat orang-orang yang resis. Han tadi kata apa? Burung tu lah. Dia seronok hang cakap betul, dia kata hang cakap betul, dia kata. Tu. Betul tak? Kalau Islam nak hujan ke apa ni? Angin kuat kan? Jom kita pergi. Berak. Apa dia? Jangan hund. Kata. Apa dia? Berak. Tik anjing. Aduh, potong sana. Jom. Sampai dulu. 1, 2. Nyok, tak habis bilang lagi. Duk kecoh lagu tu lah selalu. Okey, 1, 2, 3. Aku bilang ke hang bilang? Dah, dia seronok kat hang tadi. Bagi assalamualaikum kat dia. Assalamualaikum. Okey, burung. Hang tengok burung. Aku lari dulu lah. Nanti dulu macam mana orang cool jogging? Macam mana orang yang Syih. Tu orang cool tu. Ya. Oh, okey, jom selamat. Hang nampak hang Islam tapi nampak macam bukan orang Islam. Steady ya. Buah ni yang syok dengar. Dah lah, bukan apa. Pasal dia dah mengenal, dia tak tengok bapak dia macam ni dah. Dalam masa yang sama pula, kakak dia tu dah pergi peringkat jauh. Iaitu peringkat nak masuk alam tahkid. Aku dah ajak dia daripada tauhid ke tahkid. Tu sebab dia tanya, siapa bagi bergerak? Faham? Aku kata, Allah Ta'ala. Tapi aku tak boleh jawab seterusnya sebab dia belum ditalkin tapi Aminah ayah talkin lah. Tinggal aku tunggu masa aku nak repeat. Azali belum faham. Tu yang Azali kata, sudah, aku nak tidur. Sebab apa? Sebab aku tak cerita kat Aminah. Habis kata, sudah tidur. Semua tu dah cik punya barang-barang nak tidur. Awak ni demam lagi ke? Papa. Buat tengok adik lah. Awak cik demam lagi ke? Ya. Ya, awak. Apa dia? Siapa bagi kita gerak? Papa dah cerita dah bab tu petang tadi. Yang bagi kita gerak ni, hayat tubuh badan. Hayun pergerakan. Kaunuhu hayan yang bagi bergerak. Allah semua yang bagi kita gerak. Okey? Dan siapa suri dan kita? Siapa curi? Siapa pencuri? Pencuri gerak sebab dia ikut setan. Siapa bagi setan gerak? Hang tidur. Okey, tidur. Aku nak tidur. Habis. Okey? Habis cerita. Okey, habis cerita. Okey, dia nak tidur lah. Okey. Bukan semua peringkat boleh cerita. Faham? Begitulah orang pekah. Ya. Jadi aku susun anak aku macam mana. Secara nak ajak, bukan boleh biasa serbu lah. Macam budak yang kata bongkar ajaran sesat yang buat kat aku ni, yang dia cerita dia sendiri ni,
Hang tahu ke berapa banyak nak kena tanggung daripada syariat, hukum syariat tu yang orang share tuduh aku sesat ni, macam mana mak aku, macam mana kak aku, macam mana adik-adik aku berasa bila tengok abang dia kena hina sekali lagi. Yalah. Faham tak? Aku nak abang kat kakak-kakak aku di Malaysia, dengan abang ipar aku, adik-beradik aku, sahabat-sahabat aku, jangan risau. Tak terjejas. I'm fine. I'm simply okay with it. Aku tak ada masalah. Hampa jangan takut. Jangan ingat kata benda ni bagi aku jadi torture, bagi aku jadi apa. Tak ada. Aku dah kenal dulu dah. Dan untuk kakak-kakak, adik-adik, steady. Tapi kalau dia PM hang pun jawab, betul tak? Dapat pasal komen daripada dia jadi kalut betul tak? Apa dia? Pasal komen daripada jadi kalut, pasal baca komen Komen. Dan daripada awal-awal okey, daripada shock layan kan. Aku masa benda tu keluar kan. Petang tu aku golong. Lepas tu aku pergi tengok kat ni, aku tengok gambar tak ada. Gambar baju ada. Lepas tu aku pun tak apalah baca komen. Baca tengok share dah 500 lebih dah. Lepas tu duk gasak aku ni macam-macam lah. Lepas tu aku tengok satu abang ni yang berambut putih ni duk hentam-hentam aku berapi kan. Berubat lah dia pun. So aku contact dia. Aku contact dia, pergi inbox dia, kata abang, Assalamualaikum, nama saya Lepat. Apa yang abang marah sangat kat saya ni? Pasal apa ni? Atas alasan apa yang abang marah sangat kat saya? Dia kata, yalah, buat agama ni bukan buat main-main. Dia kata. Saya kata, saya percayalah, memang betul lah buat agama ni bukan boleh buat main-main tak. Tapi persoalan saya, pasal apa marah sangat kat saya? Yang marah sangat ni pasal apa? Bukan soalan agama ni apa semua. Sebab saya tak buat agama tu main-main. Jadi saya nak tanya abang, pasal apa abang marah sangat kat saya? Yalah, ni buat semayang awak ni apa semua. Kalau awak tak buat semayang ni, awak sesat. Dia kata. Itu saja. Tak semayang sesat, dia tak aku. Baiklah abang, boleh saya bagi tahu pendapat saya apa yang saya baca dalam Quran. Dalam Quran ada tulis, firman Allah ada tulis ni, barang siapa meninggalkan semayang, kafirlah dia. Bukan kata sesat, kafir terus dalam Quran tulis. So takkan saya dituduh sesat tak apa lagi. Tapi jangan Allah Ta'ala letak saya kafir abang. So hari ni saya nak tanya abang, ikhlas dalam hidup abang selama akhir balik, pernah tak abang tinggal semayang? Okeylah, kita kata minggu lepas lah, ada tak pernah abang tertinggal satu waktu semayang? Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ada? Dia kata pagi tadi dia terlepas subuh. Dia kata selepas dia sahur, dia duduk dulu terlena sampai siang. Dia cakap aku, yalah tak apalah, dia kata nanti dia qada lah kan. Aku kata dalam Quran cakap tak ada qada, tak ada sebut perkataan qada. Dia kata tinggal semayang kafir. Baiklah, kalau persoalan qada tu direka oleh ulama ke, dipujuk ke, atau ada hadis yang cakap apa ke, okeylah baiklah. Dalam Quran tak ada. So macam mana abang nak qada semayang kalau abang masih dalam kafir? Bagaimana pula abang nak buat semayang zuhur bila abang dalam kafir? Dalam Quran kata barang siapa meninggalkan semayang, kafirlah ia. Dan barang siapa yang tidak khusyuk dan tawadu, neraka wilah bagi dia. Celaka besarlah ke atas dia. Quran tulis. Jadi hari ni saya nak tanya abang, simple saja. Saya nak tanya abang benda yang cukup simple. Abang tolong cakap kat saya. Yang abang marah sangat saya ni, abang tak kenal saya. Abang tak pernah duduk bersoal jawab dengan saya. Abang pergi baca satu komen daripada orang yang lebih berani. Orang komen tu semua berani komen disebabkan cerita atas tu. Sedangkan yang cerita atas tu, orang yang post cerita tu dia berselindung. Dia tak tunjuk diri dia. Abang pun tak kenal siapa dia. Macam mana abang boleh komen muka abang datang tu? Tak malu ke? Abang lebih bodoh daripada orang yang post tu. Orang yang post tu dia olah, dia tak tahu cerita apa, dia olah saja. Macam mana abang boleh jadi marah sebab baca komen? Abang dah ada, abang tahu cerita ni sebab disebar, okey? Lepas tu dia kata, ya sebab anak saya share lah apa semua. Saya tak boleh lah lagu ni, dia kata. Saya kena masuk campur, saya rasa terpanggil untuk menjawab, untuk menghentam Lepat ni. Saya kata kalau nak hentam benda yang kita tahu boleh hentam bang. Kalau kita tak tahu kepala pangkai, kita nak hentam apa? Apatah lagi kita menaruh benci.
Berapa ramai orang fitnah saya, tiba-tiba ada perasaan benci disebabkan orang yang post ni sendiri pun dia tak tahu betul benar saya. Dia olah cerita dia sendiri saya. Abang dah berumur, abang dah tua. Jangan sampai nanti orang kata tua pada umur saja, akal tak ada. Saya tahu. Tengok macam Piramli ada sebut pasal dah tua pun bodoh. Dah tua pun bodoh. Dah tua pun bodoh. Dah tua pun bodoh. Tua ni. Yalah, tapi dia niat dia tu jahat. Niat dia tu nak protes berapa aku ramai yang mesej dia tak tahu. Dia boleh tengok yang banyak yang lawan komen dia balik. Yang komen dia balik pun dia boleh tengok. Tak nanti aku. Lain lah kalau dia tanya yang buat tak kalau betul kata aku kan. ambil lawyer, jumpa satu lawyer yang boleh saman dia. Kalau boleh tahu dia tu siapa, jumpa saman dia. Orang macam ni patut saman. Macam dia kata orang macam ni patut pejabat agama tangkap. Aku kata orang macam tu patut saman. Pasal apa? Supaya orang lain tahu esok. Jangan hukum orang mudah-mudah. Kalau pejabat agama nak belah dia, okey. Kita fight. Aku nak cerita apa yang aku cakap dari sudut makrifah. Kalau orang kata tak, buat sembahyang 5 waktu, marilah kita proses 5 waktu. Hang buat dah tadi, mari kita proses. Hang mampu buat. Aku tak mampu lagi nak buat benda tu sebab aku tak boleh nak lengkapkan lagi benda tu. Tuhan kata, jangan kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak tahu. Yes. Dalam surah Al-Isra ayat 46 atau 36 ada sebut. Jadi depa kena jawab. Berapa kali dah aku kata menteri pun patut kenal Tuhan. Faham tak? Sebab tak mengenal Tuhan lah jadi macam ni. Banyak macam-macam. Kalau dia mengenal Tuhan, dia tak heran sangat dunia ni. Aku dah tak boleh kontrol. Kita dengar suara rakyat pula. Satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Tak ada masalah. Jadi kita cari jalan macam mana nak menentang ketamakan, macam mana nak bagi orang tak tamak supaya boleh makan sama-sama. Ikut cara Islam balik. Cukup. Jadi dia tak mau. Pasal dia masalah yang paling pertama sekali dan tak mengenal Tuhan. Contoh dia lah, kalau ustaz-ustaz ni apa ramai duduk dalam depan aku ni nak mentelaah dengan aku. Kalau aku kata kat depa, ya ustaz, satu jalan untuk ustaz nak tahu saya ni betul tak betul. Satu jalan Mana jalan apa lah? Jalan apa? Tanya Tuhan lah. Sebab Tuhan mengetahui. Ustaz tanya Tuhan direct line. Tanya Tuhan, ya Allah Tuhan, aku nak tanya satu ni lepas betul tak betul? Ayolah. Macam mana nak tanya Tuhan pun tak kenal? Betul. Clear tidak? Tuhan pun tak kenal, macam mana nak tanya? Yalah. Nak tahu orang tu tahu tak tahu, orang boleh pergi tanya. Dia jujur pergi tanya dah. Lintas jalan dia turut. Lepas tu nampak dia duduk dalam seberang sungai sana, lintas jalan, lintas ambil sampan pergi kat dia pipi. Saya nak tanya, saya tak tahu. Patah balik pula. Nak tanya-tanya orang yang mengetahui. Kau nak tahu aku ni sesat tak sesat, tanyalah Allah Ta'ala. Tak payah tanya orang lain. Tapi itulah nak kena-kenal Allah Ta'ala tu. Faham tak? Itu sebab kalau aku jumpa masa tua aku pasal buku ni, aku jumpa macam orang-orang yang mengenal Tuhan ni, dia pasti senyum-senyum dengan aku. Tak apa, lepas jalan. Betul. Buku ni saya tahu saya apa. Alah, cerita remeh-temeh syariat ni, saya kena hukum sesat tak? Boh lepas, boh dengan si Chan. Bukan kita nak hantar apa, dia kata kat Penang. Boh ya dapat, bukan apa, biar mereka tengok. Ada persoalan yang mereka duk kata benda tu dah jawapan lah. 5 waktu tu. Ada soalan dia banyak lagi dalam tu. Pergi mengenal Tuhan dulu. Dia kata awaluddin ma'rifatullah. Dia kata wa fi anfusikum afala tusirun. Bila dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, kenallah akan Tuhannya. Pasal apa tak mau mengenal? Pasal apa yang menjadi masalah bagi ustaz-ustaz ataupun budak-budak yang baru nak belajar pasal agama ni, yang guna internet ni, nak hentam bila dengar orang ngaji makrifat ni apa semua. Kau nak cakap pasal semayang ditunjuk pada ni, kena proses benda tu. Pasal dia ada neraka wil untuk orang yang lalai dalam semayang.
Ada setengah orang kutuk, ni tak boleh ni mengaji makrifat ni, apa dia ni pun tak semayang. Yang cakap tu sendiri pun tak semayang. Hanya tak ada. Member aku dah protes ayah aku gila-gila. Petang macam aku tak semayang. Memang aku tak semayang terus. Tapi aku memang tak puas hati. Lagu tu. Jadi macam mana nak cakap benda ni? Selalu lagu tu. Betul tak? Nalwa! Panggil. Say hello to Ijam. Ijam, salam. No, he don't see you. Oh, he don't see me. You Ijam, see I'm me? coming. Put on your eyes. I'm coming sooner. Prepare everything nicely, and then we see again. This the guy who's singing Supidap. Bagilah salam. Ijam, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ijam? Ijam, kue sera, kue. You know, in Malay, ayam mean chicken. When you say ayam, what ayam, Wahab was asking me, why he singing about chicken? He like chicken. Okay, you coming to Malaysia? Yes, coming soon, man. Don't worry. Steady. Insyaallah. Okay, good. That's Nalwa, my Supidap vocal. Okay, Assalamualaikum. Mengantuk dah. Hidup Laksamana! Siapakah yang benar? Cepatkah benar? Atau akukah benar? It's only God himself, yeah? The only guide to God is God himself. By him he sees himself. By him he knows himself. By him he disappears into himself. By him he sends himself to himself. Kun fayakun. In every moment his love is more and more endless. In every moment his heart is filled with joy. As I realize he is now as he was before. As I recognize he is now as he was before. In every moment his love is more and more endless. In every moment his heart is filled with joy. In the name of who he has no name, who appears by whatever name you call him. One without oneness, single with a singleness. One without oneness, single with a singleness. He is the very existence of the first. He is the very existence of the last. What did you say? What did you say? The only guide to God is only God himself. Guide to God is only God himself. The only guide to God is only God himself. Guide to God is only. By him he sends himself to himself. By him he knows himself. By him he disappears into himself. He sends himself to himself. In every moment his love is more and more endless. In every moment his heart is filled by joyness. As I realize he is now as he was before. I recognize he is now as he was before. In every moment his love is more and more endless. In every moment his heart is filled with joy. In the name of him who has no name, who appears by whatever name you call him. One without oneness, single with a singleness. One without oneness, single with a singleness. One without oneness, single with a singleness. So he God himself. الله الذي خلق السماوات والأرض